Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat bertemu di dalam alam maya ini, dan kita masih sama-sama berada di YouTube channel saya ni, iaitulah channel Ustaz Awesome. Baik, hari ini saya nak sambung lagi fitnah yang ketiga. Fitnah yang pertama, fitnah ahlas, sudah. Fitnah yang kedua, fitnah sarak pun sudah. Dan fitnah yang ketiga, iaitulah fitnah yang dinamakan sebagai fitnah duhaimak. Dan fitnah duhaimak ni merupakan fitnah yang terakhir lah, orang kata di akhir zaman ini, yang mana ini merupakan kepada, orang kata, kepada kemuncak kepada dua fitnah lagi tu. Jadi daripada fitnah ahlas, sarak, dan kemuncaknya adalah bukan kemuncak juga, yang terbesarnya adalah fitnah duhaimak, sebelum mana terjadinya fitnah al-masihud dajjal yang sebenarnya, yang muncul di akhir zaman ini. Dan maksud duhaimak di sini ialah, dari segi bahasanya, ialah gelap ataupun kelam. Gelap lah, maknanya gelap gelita, suasana gelap gelita. Dan bila kita membayangkan fitnah yang gelap gelita ini, bermakna susah untuk kita nak tahu apa benda yang ada dalam gelap tu. Apa benda yang ada dalam gelap tu, sehinggalah walaupun benda tu benda yang berwarna putih ke, tapi bila mana dah berada dalam gelap, kita tak akan dapat mengenal pasti apa benda yang ada dalam benda yang gelap tu. Dan sehinggalah ada Nabi dia cuba bayangkan fitnah duhaimak ini, bagaimana situasi ataupun keadaan seorang lelaki yang mana lelaki ini pada siangnya beriman, tetapi pada malamnya kufur, tidak beriman. Situasi duhaimak begitu. Kemudian yang lain pula, hari yang lain pula ialah malamnya beriman dan siangnya kufur. Kenapa boleh jadi macam tu? Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya fitnah itu sangat dahsyat, sangat orang kata sangat dahsyat lah, sangat hebat dan sangat dahsyat. Sehinggalah boleh menyebabkan seseorang itu tergugah keimanan dia. Tak sampai 12 jam. Maknanya kata dalam satu hari itu ada 24 jam. Jadi Nabi dia memberikan gambaran kepada kita, siangnya beriman, malamnya kufur. Maknanya kata siang tu 12 jam, malam 12 jam yang lain pula dah jadi kufur dah. Sampai tahap itu fitnah duhaimak ini yang berlaku di zaman itu. Dan kita melihat hari inilah, adakah ada ciri-ciri fitnah duhaimak itu? Ada tak ciri-ciri dia yang mana kita melihat seseorang itu? Mungkinlah saya cuba untuk memberikan gambaran. Kalau salah, tolong betulkan, ataupun kalau betul, ialah kita sama-sama fikir kan. Siangnya dia elok je, dia seseorang itu ataupun seorang si A itu elok je pada siangnya, bergaul dengan manusia, bekerja, mencari nafkah. Tetapi pada malamnya dah bertukar rupa dalam keadaan dia waktu siang tu. Mungkin dia buat kerja-kerja yang mana tak sepatutnya dia buat. Kalau seorang perempuan tu, dia pergi berzina ke, dia pergi naik kelab ke, dia pergi mana ke, berpoya-poya ke. Kalau lelaki, dia pergi minum arak ke. Mungkin boleh terjadi zaman ini. Dan saya rasa benda macam ini dah berlaku kan. Jadi adakah zaman ini zaman fitnah duhaimak, yang mana susah sekali untuk kita nak menjaga iman kita itu? Tak sampai 24 jam iman kita akan tergugat. Okey, kita sama-sama renungkan. Dan kita melihat Nabi sebut juga dalam hadisnya, akan berlakulah dua golongan, dua kaum, yang mana satu kaum itu
tidak ada iman, nifak terus. Jadinya nifak, munafik terus. Dan satu puak lagi, satu golongan lagi yang mana ada iman, beriman tetapi tiada nifak, tidak menjadi munafik. Ada dua golongan di akhir zaman itu. Satu golongan yang munafik, satu golongan yang beriman. Makna kata ialah fitnah duhaimat ini dia memberikan satu pemisah di antara orang beriman dengan orang yang tak beriman. Kita boleh melihatlah. Ada tak sekarang ni? Tetapi fitnah duhaimat ini disebutkan semua orang akan terasa juga. Semua orang akan pasti akan terkena juga walaupun sedikit. Susah untuk melarikan diri daripada fitnah duhaimat ini. Baik, jadi fitnah duhaimat ini kita dah tahu dah. Benda misal kata kita tak dapat mengenal pasti lagi. Sebab benda tu dah terlalu orang kata dalam keadaan yang susah untuk kenal pasti, dalam keadaan yang gelap gelita. Nak melihat kebenaran susah sekarang ni. Kadang-kadang kita melihat kebenaran itu tak betul sebab tak betul sebabnya dah terlindung daripada kebenaran yang sebenarnya. Apa yang ada ditampilkan benda yang tak betul, ditampilkan kejahatan. Dan ramai orang melihat kejahatan-kejahatan yang berlegar di sekeliling ini adalah seperti itu adalah kebenarannya. Faham? Mungkin boleh faham kot. Mana kata ialah kebenaran itu tidak terselah tetapi kejahatan yang terselah. Dan mereka melihat kejahatan itu seperti ianya adalah kebenaran. Berlaku di zaman duhaimat ini. Sebab apa? Sebab dah terlindung dah. Kebenaran yang sebenar dah terlindung. Dia cuba untuk menampilkan kejahatan, benda yang tak betul berada di hadapan. Dan ramai orang melihat ini suatu, ianya melihat kejahatan itu suatu kebenaran. Okey, ni ada terjadi. Dan fitnah duhaimat ini ialah fitnah kemuncak macam yang saya katakan dulu, ianya seolah-olah 90%, 90% sebelum munculnya fitnah Dajjal itu, sebelum munculnya Dajjal keluar itu. Jadi fitnah duhaimat inilah yang merupakan fitnah yang terbesar ini. Okey, ada asal daripada para sahabat. Ada asal daripada sahabat, itulah daripada Huzaifah Al-Yamani, yang mana dia mengatakan, yang mana diriwayatkan bahawa dia kata fitnah itu ada 3. Fitnah ni ada 3. Dan akan terjadinya fitnah yang keempat, yang mana fitnah keempat ini akan membawa kepada kemunculan Dajjal. Fitnah yang keempat ini akan membawa kepada kemunculan Dajjal. Dan fitnah keempat ini ialah yang akan melemparkan kepada kamu, kepada kita semua, iaitulah api-api yang panas, iaitulah batu-batu yang berapi. Okey, saya ulang semula lah. Ini asal sahabat. Mungkin dia ada betul ada tidak lah kan asal ni kan, sebab dia keluar daripada sahabat, dia terputus. Jadi Huzaifah Al-Yamani ini mengatakan fitnah itu ada 3 lah kan yang kita tahu tu, Ahlas, Sa'ra, Duhaimat. Kemudian dikata lagi ada satu lagi fitnah yang keempat, yang mana fitnah yang keempat inilah yang akan memandu kita, yang akan membawa kita kepada kemunculan Dajjal. Apakah dia tu fitnah yang keempat tu? Fitnah yang keempat inilah yang dinamakan sebagai lontaran-lontaran batu yang berapi. Bila kita melihat, mungkin orang zaman dahulu mungkin boleh dia bayangkan lontaran batu berapi, mungkin zaman Nabi dia boleh tahu lontaran batu berapi ini mungkin seperti kaum Nabi Lut yang mana dilemparkan api dari batu-batu api daripada neraka Jahanam ke atas kaum Nabi Lut kan. Mungkin zaman kita sekarang itu adakah kemungkinan akan berlaku? Wallahu alam. Dan benda ni tak mustahil akan berlaku kepada mereka yang membuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin juga kita boleh tafsirkan juga kalau mengikut Dr. Ahmad Al-Mubayyad, seorang kaji eskatologi ni, mungkin boleh ditafsirkan juga sebagai letupan gunung berapi. Akan ada panas kan, ada lava dia kan panas. Mungkin juga, ataupun mungkin juga kita boleh katakan sebagai meteor, jatuhnya meteor daripada langit, lontaran juga, merupakan lontaran ataupun hentaman batu-batu berapi juga.
Dan inilah yang mana keadaan yang akan berlaku sebelum kemunculan Dajjal. Itu. Jadi fitnah duhai mak ini akan berlaku, dan termasuk juga adalah fitnah yang keempat seperti pada asar sahabat juga. Asar sahabat mengatakan fitnah yang keempat inilah yang fitnah lontaran-lontaran tu. Okey. Kemudian fitnah duhai mak inilah akan berakhir dengan kemunculan juga Al-Imamu Al-Mahdi. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar bicara santai saya pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum.